Okay, semua dah buka brief tu? Dah. Ya. Okay. Saya buka dalam laptop saya. Okay, so kita dah masuk ke peringkat kedua kita punya assignment. Semua nampak okay, lah kita punya ni memang kata dia punya second part tu tajuk dia from manual to digital logo. Tapi kita punya tujuan sambil kita buat ni, tujuan dia kita nak buat for KL 50th anniversary punya logo. So that is the brief. So yang saya tunjuk contoh ni adalah yang masa Kuala Lumpur 2017 punya SEA Games tu berdasarkan apa tema dia Rising Together. So that is kata pembuka lah untuk inspiration logo korang. Okay. So untuk yang ni kita akan berperingkat. Okay. Lepas tu untuk minggu pertama ni of course you kena come out with some sketches about logo, about what are the element, what is the inspiration behind the logo. Dan I minta you ada lebih kurang 3 minimum sketches of the logo. Nanti saya tunjuk contoh. Lepas tu you have to draw dalam A4 yang mana you rasa logo yang terbaik yang you nak buat tu. You have to draw manually. Tapi guna grid lah, guna grid semua tapi guna tools. Your drawing tu. Okay. So kiraan dia sebenarnya kita kira daripada Khamis ni ke Khamis lepas ni sebenarnya 1 minggu. Okay, is that 3 weeks. Okay, 20% individual. Then you boleh baca the requirement dia. Nanti ke ujung nanti you akan nampak ada dia punya sample. Okay. So of course kat sini kita minta kita menilai juga dari segi creativity, innovation and your critical thinking. And kat attachment nanti I boleh tunjuk kat sini semua I boleh tunjuk all the sample of the expected final work nanti. Okay, then logo style, beberapa logo style ni semua logo type, bukan logo style, semua logo type ni. Nanti tu I bagi lecture so that you all tahu about knowledge about logo. Then this is the CLO, then the rubric you can see kat sini. Reference kat sini you boleh klik juga untuk tengok some of the reference kat sini. Okay, so this is our weekly punya activity. So today is briefing and also I bagi you the logo lecture. Okay, so from today ke minggu depan ni then you kena produce the manual one lah. Okay, so next week saya akan start bagi the instruction tutorial daripada manual ke Illustrator. So I minta you all install AutoCAD. Okay, I tak kisah version apa you nak. Then Adobe Illustrator, then Adobe Photoshop. Okay,
So you kena ready dah benda tu before next class. Okay, lepas tu 3D pen semua dah beli So the following kita akan pakai the 3D pen. Jadi make sure siapa yang belum beli tu kena beli dah sekarang. At least I think you list another 1 week. Tapi siapa duduk KL nanti 1 hari 2 hari sampai dah tu. So refer balik pada description produk yang saya bagi hari tu. Okay. Dan minggu ke-6 then that is the week for you to submit. Then kita akan buka ke topik baru. Okay, so this is the expectation. 1 A4 alternative manual sketch. Then you can scan benda tu. Untuk that one plus with the tools punya drawing. Nanti saya bagi contoh. Dan 1 A4 digital logo design, 1 A4 digital logo rational. Rational tu penerangan pada design. Okay. Dan A4 digital logo application pada produk dan printed logo. Dan your e-logbook. So e-logbook ni setiap minggu penting Setiap minggu you kena produce. So saya nak siapa masih lagi tak faham, okay. Submission is always on the hari yang mana hari you class. Okay, kalau sebab dulu masa memula hari tu memang masa kita buat jadual, saya memang minta both section pada hari Khamis. Even masa section 15 pun saya minta dorang boleh ke nak buat kelas hari Khamis. Senang saya on the same day kan. So dia kata dia nak prefer pada hari Rabu, so tak apa. Tapi macam itulah. Tapi instruction adalah kalau kata submission tu kalau section 15 hari Rabu, section 16 hari Khamis. Okay. Dan 9 pagi lah sebelum kelas you have to submit everything. Jadi okay, so weekly progress, kita tunjuk dia punya research element, dia punya proses apa semua, sketches, reference apa semua. Then the final one is the final one lah, nanti logo tu. So nanti you akan dapat, biasanya macam submission hari ni juga, you kena submit satu dekat logo, satu dekat you punya e-logbook adalah you punya proses. Yang you punya misalnya you punya slide e-logbook, you compresskan ke PDF dan upload that one. Lepas tu ada separately just the logo saja, just the assignment punya submission aja. Okay. So you can see that nanti saya bagi lecture. So this is some of the process lah. Logo biasanya jadilah you akan dapat brief. So everybody akan dapat the same instruction. Dan you akan do you punya research. Dan lepas tu you buat ideation, maksudnya identify, okay, this meaning represent using what kind of symbolism atau what kind of element, okay. Then you do your sketching, then betul saya akan tunjukkan proses of digitalizekan benda your idea tu. And of course you akan ada presentation with me. Mungkin kita sebab kita kelas tak panjang, jadi kadang kita mungkin ada masa tu kita akan sempat tengok 2-3 punya logo, dan ada masa tu saya akan just check through you punya secara asynchronous lah through you punya logbook. Then of course you kena ada refining, apa teguran yang saya bagi tu you do refining, and deliver tu maksudnya you submit you punya file submit. Okay, so kita kalau you tahu kita buat sebenarnya logo yang bertemakan anniversary punya logo. So this is some of the example lah. Okay. So this is actually the expectation yang saya nak untuk next week punya ni Of course lah you buat secara sketching. Ni actually drawing kedua ni, drawing yang bawah ni So you kat slide you, kat buku you buat you punya sketching. Kalau boleh you dah ada satu notebook yang ada buku tu ada grid line, lagi senang you draw. So saya minta 3 alternatif from the same idea lah. Mula you cakap okay, untuk logo 60 tahun elemen yang ada adalah nombor 50 tu lah. Kalau you tengok anniversary logo, normally the nombor tu akan jadi yang main. So apa benda? Kedua adalah warna. So what is the warna of the anniversary? Selain daripada warna-warna lain lah. So warna anniversary normally you kata gold color. Okay, so that is like an element. Untuk apa benda? So you talk about Kuala Lumpur. So apa benda lagi? Is the element of Kuala Lumpur lah. Kan, what is the icon of Kuala Lumpur yang you nak masukkan dalam tu.
Okay, then the rest macam how you combine all this together. Okay, dan satu logo daripada sketching tu, mana-mana yang banyak, saya cakap tadi, 3 is the minimum. You can buat banyak sebab normally memang design ni bila you do the process dia ada banyak way of express benda tu through different way, cara you combine atau cara you olahkan logo tu dia akan dapat different punya look lah, yeah? Then you choose satu mana yang the best. For example sekali you tengok sini, sebelah kiri ni sketchbook dia dah tunjuk yang A tu, yeah, kat ni ada punya thumb tu, ibu jari dia. So you have to draw, guna A4, guna tools, tampal dekat meja, guna grid, draw the grid using lighter pencil, then you draw the logo. Cara apa ni, systematic lah, guna tools. Okay. Okay, ni contoh untuk submission. So logo nanti dah lepas you dah belajar Illustrator apa semua masa I expose nanti, so you akan dapat macam ni. So imagine that this is a 1A4, Sabah ni 1A4, yang COVID ni 1A4. So you imagine that the logo tu letak dekat tengah sikit lah. It's not betul-betul sampai ke tepi A4. Bagi dia ada breathing space sikit between gap antara paper dengan the logo. So this is how you present the logo. 1A4 satu logo. Then the second A4 is you punya rational. Okay, so this is yang Sabah punya way, cara macam ni, di mana dia akan tagkan satu-satu elemen tu untuk tunjukkan apa maksud dia. Okay, logo ni biasanya dia akan guna banyak symbolism of colours and element, lines, apa semua, dan icon untuk explain untuk build the logo. Okay, so this is example of rational yang dibuat untuk the COVID. So you can see the logo, then you can see macam mana for example positioning of the slogan, the meaning behind the colour, then what is the element behind the logo itself lah, kan. Masyarakat Malaysia bersatu, then they represent sini by the matahari Malaysia tu, the matahari pula, bintang Malaysia tu, untuk benda tu. Okay. Dan lepas tu nanti akan sediakan the template. So you kena buat dalam 2 produk. Maksudnya sekarang kat sini satu botol air tu, satu sini adalah signage ke building. Okay. So this is the brief. This is orang kata the criteria yang perlu ada dalam your logo. Basically dia tak banyak pun dia letakkan dia punya syarat. Okay. Tapi first dia kata adalah for the logo. Sebenarnya logo competition ni dah ended hari 15 bulan, hari apa itu? Selasa itu. Okay. Tapi tak apa sebab kita just gunakan ni sebagai exercise. Sebab nanti in the future, in semester 6, you akan ada what we call design competition ataupun architecture competition punya subject. So itu betul-betul yang you boleh participate the real competition. So this is more like the exercise lah, macam mana how the strategy ataupun cara kita buat untuk you masuk ke competition later. Okay. So pastikan dia original, tak ada satu pun elemen dalam tu yang you ambil daripada internet dan you claim is your own design. Okay, benda ni akan jadi kontroversi. Nanti saya akan bagi dia lecture. Okay. Size A4. Okay. Dan JPEG lah, JPEG maksudnya apa yang you perlu hantar kat saya nanti PDF version. Okay. Rational maksudnya itulah apa maksud-maksud di sebalik logo. Betul, dia juga mention about corporate colour for Dewan Mandai Kuala Lumpur. Okay, the 50 years ni is not about Kuala Lumpur yang history sebenarnya. Kuala Lumpur lagi lama, dah beratus tahun. Okay. Yang ni adalah anniversary Kuala Lumpur sebagai bandaraya. Bertitle bandaraya, which is starting from 1972. Tapi again lah, still element of Kuala Lumpur tu boleh dimasukkan. And then PBT ataupun majlis yang menjaga Kuala Lumpur ni adalah Dewan Mandai Kuala Lumpur. So dia punya corporate colour tu dia dah bagi tahu lah, merah, biru dan kelabu. It's up to you whether you want to include that or tidak. Okay. Dan maksudnya itulah, again, this is a Jubilee emas, maksudnya 50th anniversary punya logo.
yang dia mestilah menarik, kemas dan mudah dilihat. Okay, so nanti final tu logo yang you dah draw tu you print, yang digitalize tu kita akan buat layering of the logo tu so that you akan ada satu logo. It's like macam you can do macam your medal kind of thing based on the logo you design. Okay, so far siapa tak faham pasal brief? Siapa tak faham? Tak jelas? Sir, kalau yang tajuk dia tu pasal anniversary Bandaraya Kuala Lumpur tu lah. Yelah 50 tahun tu. So tu nanti I bagilah contoh dekat slide ni dalam apa ni? Presentation ni. Right, sir. Okay, Itu so dekat komen ada orang tanya tu, sir. Tasha tanya dalam chat. apa? Tasha tanya dalam chat. Tanya sekarang, jangan tanya dalam chat. Apa benda yang you tak jelas? Tasha? Sir, kita guna AutoCAD ni bila? Minggu depan kita akan start lah. Minggu depan 3 software tu kena ada. CAD, Illustrator dan Photoshop kena ada. Version berapa saya tak kisah, it's up to you. Yang mana yang you rasa ni lah. Saya pun sendiri pakai CAD lama, saya pakai CAD 2007 lagi. Sebab saya bukan nak guna all the features dalam tu pun, sebab bila CAD yang baru-baru ni sebenarnya lagi berat dia punya apa ni? Dia punya apps tu kan. So macam kita tak guna sangat all the features tu, so I just go pada basic drawing je. Okay, so kita go pada logo design. Okay, penting untuk you all, untuk kamu semua ada satu knowledge. Okay, bila buat apa-apa kena ada satu knowledge. Okay, bila time you buat design satu cabin ke apa macam semester ni, you kena ada knowledge lah, what is cabin, apakah different type, jenis-jenis cabin yang ada kan. So kalau setiap cabin tu dia akan different. Okay, for example macam logo pun sama, dia ada different types of logo. Types bukan style, type. Maksudnya jenis-jenis logo, kategori dia. Dia macam kereta lah. Kereta dia ada sedan, dia ada aerobaik, MPV, SUV. So dia ada banyak kategori. Okay, apa pentingnya logo? Okay, so logo ni dia akan bagi satu very strong identity to satu produk atau satu persatuan, dan beberapa lagi lah yang memerlukan logo. Okay, biasanya kat logo tu lah dia akan ada dia punya rational colour, kenapa dia gunakan colour tu, apakah behind makna di sebalik colour yang digunakan, dan juga elemen-elemen dalam tu lah. Biasanya kadang ada orang masukkan elemen of VC, MEC dalam logo tu. So dia juga jadi satu kind of simbol ataupun reminder for whoever lah, the organisation apa ni, members of that club ataupun bila dia tengok logo tu dia tahu what is the vision of the satu logo. Okay. Dan sama jugalah benda ni disebut logo. This one I can share the slide nanti untuk you boleh baca. Okay. So different type of logo. Okay. Bila you tengok ni, you jangan tengok apa logo tu. Sebenarnya kita nak tahu apalah jenis-jenis dia. Okay, type-type dia. Ada siapa boleh identify apa jenis-jenis logo yang ada ni? Boleh buka mic tak? Boleh buka mic semua sebab saya nak lebih interaktif nak you lebih ada Q&A dengan saya. Brand is brand lah. Situ jangan confuse, brand is brand. Sekarang kita cakap ni macam brand kereta tu, macam saya cakap dia, kereta brand tu macam Toyota, Honda, tu brand kita tak nak sebut. Tapi kita nak cakap jenis-jenis kenderaan. Dia sedan ke? Jadi sedan setiap kereta, setiap brand akan ada sedan kan. Ada SUV, ada MPV. So ni sekarang ni lebih kategori macam itu. Ada siapa bertanya? Ada. Basically this is the 7 category. Okay, 7 category of the logo.
Maknanya dalam brief tadi ada saya letak lah, kalau you baca you benda tu dah ada saya tulis pun. Okay. So ini adalah yang by dia expert lah, dia buku yang artikel yang I refer. Okay, dia identify bahawa logo ada terdapat 7 jenis logo. Okay. Dan 7 jenis logo ni dia ada pro, dia ada cons dia. Berdasarkan apa tujuan yang kita nak buat. Okay, for example sekarang kita punya mission kita nak buat anniversary logo. So apa anniversary logo tu jatuh pada kategori apa? Mana satu yang this type, satu contoh logo ni atau apa kategori logo ni yang sesuai untuk that. Dan kalau kata kita nak buat logo persatuan, dan dia ada different approach dalam kita nak sampai tu. Dan kalau kata kita nak buat produk, dan dia ada different approach. Kalau kata kita nak buat lebih pada macam jenama kenderaan jenama kereta ketiga Malaysia kan. Jadi apakah jenis logo dan macam mana reference kita pada benda tu. Okay. So again macam saya cakap tadi lah, ada 7 jenis logo, tapi mana satu yang sesuai untuk apa yang kita punya tugasan sekarang ni. Okay. First adalah emblem. Ini yang paling klasik sekali lah. Sebenarnya logo ni memang dah wujud sejak sekian lama. Dan kalau you tengok, kalau cerita-cerita lama, cerita-cerita periodnya about zaman perang lama-lama dulu kan, every clan tu ada dia punya logo sendiri. So tu normally, so tu kenapa you tampak kebanyakan apa kan, logo-logo ni dia bentuk shield kan, sebab dia banyak memang letak pada shield tu. Design setiap tentera tu semua. Jadi daripada jauh orang dah nampak, oh this is tentera from this clan atau this country. So normally benda-benda macam ni memang terpapar besar lah dekat pintu istana, dekat gerbang istana kan, benda macam ni. Tapi kita tengok juga, ada jugalah evolution sekarang pun ada juga still orang pakai this type of logo, emblem ni, tapi dia lebih minimal daripada kalau compare yang the traditional one. Yang kita tengok apakah dia punya kriteria. Okay, biasanya emblem ni dia akan bagi dia feel of classic kan, orang nak rasa klasik ataupun orang nak rasakan produk dia ni produk dah lama. Dia suatu cakap benda ni still boleh relevan, boleh pakai sampai sekarang. Okay, tapi macam for example kata saya ada produk baru nak buat, tapi saya nak bagi satu kata illusion ataupun orang tengok bahawa produk saya ni dah macam dah lama pada di pasaran walaupun benda ni baru. So this is the kind of logo yang kita nak sampaikan pada tu. Okay, dan normally kita tengok ia sebab symmetrical lah. Kalau you tengok pada contoh-contoh ni kebanyakan dia buat symmetrical ataupun asymmetrical balance. Okay, dan dia ada banyak image apa semua, dan setiap image tu represent something, setiap color tu represent something. Okay, so tu normally benda-benda macam ni sebab macam satu pasukan, satu macam ministry, satu yang sekolah. So dia benda yang kata lebih pada nak tunjukkan ekspresi satu yang serius. Okay, untuk dan dia punya cost dia adalah smaller scale. Kadang-kadang you imagine logo-logo ni kan, bila you nak buat biasalah setiap company bila dia ada anniversary, kadang dia nak buat produk kan, dia nak buat souvenir. So kadang dia letak pada pen, dia letak pada benda kecil-kecil, dalam t-shirt, pada t-shirt punya logo, embroidery. So benda-benda tu kalau embroidery lagilah you takkan nampak kalau kata benda tu terlalu detail. So this is dia kata the cons lah, kalau kata memang that company perlukan the logo dicetak dalam pelbagai media. So this is going to be the problem lah kalau this kind of logo. Okay. So, contoh macam Malaysia lah. So this is evolution of Malaysia punya data. Tengok macam mana evolution, macam mana setiap negeri mempunyai apa ni, dia punya maksud sendiri dalam data tu. Okay, so this is UTM punya. Siapa tak pernah tahu UTM punya maksud pada logo. So this is sama juga lah, logo-logo macam universiti, dia banyak start dengan emblem kan. So kat sini you tengok UTM open book, kat atas ni represent Al-Quran, dan dia ada balang untuk yang sains tu, flash tu kat tengah nak tunjukkan sains, bulan sabit, crescent, dan warna gold, dan juga apa ni,
dan juga warna maroon dan juga circle di link tu. Okay, kedua adalah word mark. Okay. Word mark ni biasanya dia ada terdiri daripada satu perkataan. Okay, macam Google pun dah jadi satu perkataan dah sekarang. Kan, maksudnya di satu perkataan perbuatan. Dan kadang dia kalau tengok macam for example macam Nelofa. So Nelofa pun sama juga. Dia gunakan nama dia sendiri tu sebagai brand. Kan, dia nak benda tu sebagai brand. Dia tak ada macam emblem kind of logo, tapi dia nak logo, nama tu sebagai the logo. Okay. So basically dia biasanya dia kena perkataan yang pendek lah. Dia kalau satu patah perkataan aja, dia tak perlu buat banyak. Okay. Dan dia akan lebih pada directly untuk suitable untuk company-company yang baru, untuk dia orang nak establishkan dia punya produk. Okay. Dan of course lah dia relate to something dengan sejarah dia. Kalau just case or person kadang dia nama dia sendiri sebagai dia brand. Okay. Dan dia not suitable kalau kata sebab logo macam ni adalah dia perlukan selalu update dia punya logo. Jadi logo dia nampak just fresh. Right? Company dia nampak just fresh. Kecuali kalau kata you design nama tu, logo tu dengan font yang you design sendiri. Dia berbeza kalau macam font kalau you guna Arial ke apa yang benda yang dah available, itu kadang you perlukan update. Tapi kalau kata you gunakan you create satu font yang asli just untuk that company, dan dia akan jadi something yang permanent lah untuk tu. Okay, for example macam Canon, even from 1935 sampai 53 dan 56, so you can see the evolution of dia guna sama kat font, almost style yang sama, tapi tengok dia akan ada perubahan untuk nak nampakkan dia always something yang baru. Okay. So macam Google. So Google pun sama. Dia dapat guna dulu Times Word punya font, terus sekarang dia dah guna lebih macam, pada saya ni lebih pada Century Gothic punya style of font, kan? Dia nampak dia akan, so I think in the future pun akan ada, mungkin next year ke apa, mungkin Google akan refresh, ataupun mungkin Google dah start guna the G tu as a Google punya simbol. Okay, for example macam ni, siapa tahu ni font apa? Ada someone siapa? Benda ni font ni relate dengan apa? Gothic. Gothic? Saya main Tom Ju. Korang ni memang tak pernah tengok cerita Jurassic Park ke? Lupa pula. Semalam pun tak ada seorang pun yang dapat teka benda tu. Tuan cakap memang batch korang ni, batch senior korang yang atas 1 tahun, bila tunjuk tu dia terus faham. Macam you all tu macam beza setahun tapi macam benda tu tak ni. Okay, for example untuk this movie, dia create dia punya own dia punya own font just khas untuk this kind of thing. Sebab tu dia benda ni dia jadi sampai jadi trademark dah. Maksudnya bila kecuali korang lah, batch korang. Kalau orang lain dia nampak dia kata dah tahu, oh that is Jurassic punya font. Okay. So font ni Coca-Cola. okay lah, nampak. Even for Coca-Cola, so this one dia memang khas. Kita kata memang font untuk Coca-Cola. Okay, even Coca-Cola pun dia ada evolution dia. Kalau you can see dia punya. Tapi still, bila dia guna balik pun dia akan guna balik the font yang dia guna tu. I think starting from dia 1893 tu lah kita tengok dia dah start create the font tu. Okay, dan dari situ kita dapat dia sikit-sikit evolution. Okay. So next adalah monogram ataupun lettermark. Beza letter ni maksudnya huruf, akronim, maksudnya macam UTM atau apa semua. Okay. Tadi tu word, word tu maksudnya tadi perkataan. So ni lebih pada letter. For example sekarang kat sini RTM dan HBO. So RTM stand for what? Radio. Radio TV Malaysia. Okay, HBO? HBO apa? So, HBO. Office. Home box office. Okay.
Cuba kat sini kita tengok dia punya evolution of Homebot Office punya logo. Okay, dia tengok macam daripada kiri, dia starting masa dia buat tu. Betul tengok macam mana evolution kan. Dulu memang masa dia keluar tu dia guna dalam perkataan ni Homebot Office sekali sebab dia baru nak introduce logo. Dia kena ada maksud dia tu juga kan, Homebot Office. Dan lama-lama macam sekarang dia tak perlu dah perkataan Homebot Office tu, dia just HPO jadi orang dah tahu. Jadi this kind of initial ni letter dia adalah dia perlukan kalau kata company dia nak buat dia kena start dengan pairkan benda ni dulu. Okay, then this is the for the logo apa ni? Logo RTM. Sekejap tengok siapa mesej saya ni. Okay. Okay, so untuk yang logo ni dia jangan banyak-banyak lah perkataan sampai macam you baca ABC kan, A, B, C, D, E, F. Dia biar short letter to represent something macam RTM, TV3 gitu. Okay, so again lah macam saya cakap tadi, dia bila introduce this kind of logo, dia perlukan tie juga dengan maksud dulu initial tu apa benda. Dan lama-lama baru dia tengok benda ni. So benda-benda macam ni dia tidak suitable untuk company yang baru. Tiba you bagi orang kata company you JKP kan, JKP. Tapi tanpa ada maksud apa benda. Jadi orang susah nak relate JKP tu stand for what. Okay, then remark. So logo-logo ni I think you all familiar dah kan. Jadi even pun masa mula-mula logo ni keluar pun dia start dengan apa company ni dulu kan, macam for example Apple dan dia ada perkataan Apple, dan macam yang Panda ni dia start dengan WWF betul dengan perkataan apa World Wildlife Federation, dan Twitter with Twitter. So even sampai sekarang sebab dia dah something yang dah lama, so benda ni akan jadi dah jadi satu yang dah established. Okay, so dia very iconic lah, maksudnya the picture yang dipilih tu very iconic dengan that brand. It's not suitable kalau kata benda ni kita nak nampakkan benda tu serius, tapi benda ni depend jugalah sebab Apple gambar Panda tadi semua benda tu nampak serius pun dan tak ada masalah pun. But this is actually I come take from the book, but itulah benda yang I think kita boleh sometimes kita boleh argue balik kan, it's not always like that sebab cara dia tu tengok macam mana kita applykan the logo tu. Okay, so this one you can see the evolution of the Apple logo. So yang ni logo apa? Nickelodeon. Yeah, sebenarnya okay, logo Nickelodeon ni sebenarnya apa benda dia tunjuk kat sini? Splash. Slime. Apa? Slime. Slime? Kan? Percikan Dia water macam- color. Bukan paint lah, paint kan? Paint. Dia splash of paint kan, okay. Tapi cuba kalau kata this shape, sebab tu shape ni dah sangat iconic untuk Nickelodeon. Tapi bukan saja shape, maksudnya warna dia juga. Cuba kata warna ni kata dia suka warna biru atau warna merah. I don't think you akan teka benda ni sebagai Nickelodeon, betul? Situ kadang logo juga, identity of color tu juga dah main very penting. Okay, next is the extract. Okay.
So kalau tengok macam sekarang ni lah, jadi abstract ni banyak macam kalau kita tengok kita punya Hari Kebangsaan punya logo, itu pun macam dulu-dulu lah banyak lah. Starting from kalau you tengok yang 2000 and above tu, 2010 lebih kurang lah, dan you kan nampak benda tu dah kurang sikit. Tapi memang sebelum ni logo-logonya banyak menggunakan elemen yang punya maksud yang tersirat, kan, arrow kat atas. For example, you tengok 1992. Tengok dia punya slogan dia adalah wawasan asas kemajuan. So the overall 3 arrow tu represent, dia ada maksud tersendiri lah. Arrow merah tu apa, arrow kuning apa, arrow warna biru apa. Betul, 3 arrow ni combine dia nampak macam initial bentuk W, kan. W tu represent wawasan. So this is kind of thing. So kalau untuk Pepsi, this is the logo baru Pepsi. Sama juga, dia ada maksud dia apa merah, apa putih, apa biru tu, dan circle tu apa benda. Okay, saya tengok lah. Dan this is, ni logo Hari Kebangsaan tahun ni lah, kan. Tengok macam mana, apa yang dia behind benda tu. Jadi untuk anniversary logo, I think this is also benda yang mungkin you akan includekan dalam your design. Okay. Color apa semua macam mana benda ni represent the 50th anniversary of the KL as Bandaraya. So this is how you are going to explain your logo nanti lah. Okay, so characteristic of this logo, maksudnya dia tidak ada, dia tak macam panda apa sekali lah. Yang tu panda tu kita tahu lah panda, what is panda, mungkin kita boleh relate panda satu binatang yang kata yang hampir pupus dan something like that. So, maksudnya benda-benda dia kita maksud. Tapi bila time logo yang abstract ni dia kadang terbuka pada interpretasi seseorang daripada logo tu. Okay. So for example macam ni lah, benda ni dia macamnya kadang jangan terlalu banyak jugalah elemen ni dalam satu logo, sebab bila terlalu banyak elemen, orang pun akan nampak benda tu macam semak sangat lah. You can see macam the old emblem kan, banyak sangat elemen sampai tak tahu apa benda maksud dia. So sama juga macam ni, jangan too much letakkan banyak elemen dalam satu logo. Okay, last adalah, I think it's not last lah, this is actually second last. So the mascot logo. So some of the company dia gunakan mascot untuk link kepada tu. Okay, tujuan dia adalah untuk dia nampakkan dia macam friendly dan juga family punya produk, friendly punya produk. Okay. So kadang-kadang you tengok macam ni lah, macam contoh-contoh tadi produk makanan, kan, dan dengan certain benda lah dia akan ada dengan this kind of thing. So dia tidak suitable jika you nak tunjukkan something yang serius for your company tu. For example macam kementerian, kan, kementerian apa, dan dia letakkan logo, so dia akan nampak benda tu macam tak apa-apa serius. Okay, biasanya combination ni, this is last kali lah. Jadi combination ni memang kita tengok paling popular lah sekarang pakai. Maksudnya start dia ada juga nama dia punya unique name, maksudnya dia guna word mark tadi, betul, at the same time dia ada picture juga. Okay, so for example macam Viking, you tengok Viking ni, kataan Viking tu, dan dia ada dapat element of the head of Viking, betul, V tu sendiri dia ada bentuk macam beard dia, and dove, dan dia ada burung dia. So maybe in the future, this is only the logo yang akan digunakan untuk represent this brand. Okay, the V for the Viking, with the unique V tu lah, then the bird of dove tu. Okay, so this is this is a combination of mungkin 2 or 3 ataupun 1 and 2 of the logo-logo yang kita beritahu tadi tu. Okay, so for example macam tadi lah, some logo yang dia nak logo baru, tapi at the same time dia nak juga ada satu kind of symbolism dalam design dia, but at the same time dia nak orang terus kenal apakah that product tu. Okay, so macam cakap tadi lah, dia kadang kalau kata tidak terkawal, kalau designer tu tidak terkawal, dia akan nampak selalu semak logo tu, terlalu banyak sangat elemen, kan, semua benda dia nak letak.
So logo ni benda kita cakap, bila kita cakap tadi, kita kadang nak gunakan ni dalam different media, different medium, maksudnya ada yang pada pen apa semua. Jadi kalau terlalu banyak kita akan lost dia apa nak mengenal pasti logo. So, sama sekarang lah logo UTM masa tadi kita masa start dulu memang dia akan guna emblem tu. Dan masa tahun 2008 ya. So 2008 kita punya Net Chancellor NC Zani Ujang dia buat rebranding. Maksudnya logo tu dia akan start dengan dia letak initial UTM, betul UTM tu apa maksud dia? Universiti Teknologi. Terus sekarang pun I think kalau you pergi mana-mana kalau you cakap UTM pun orang akan terus associate orang akan cakap UTM lah. Universiti Teknologi Malaysia memang orang tak cakap benda lain sebab kita jadi satu benda yang sangat strong. Okay. But sekarang pun you tengok pada NC yang baru habis ni, NC Wahid Omar. Sekarang pun kita tengah tunggu siapa NC baru kita. So dia dah buat sama juga, dia rebranding. Maksudnya sekarang pun tengok, emblem tu dah tak ada dah. Dia dah lebih pada perkataan UTM tu, I am UTM dah. So dia nak tunjukkan, dia nampakkan evolution of rebranding UTM. So sekarang ni kita nak nampakkan lebih kata milik bersama UTM ni kan. Maksudnya you belong to this kind of organisation, and then nampak lebih macam friendly pada kita target dia kan pada student. Okay. So kita tengok pada example of logo design. Okay, siapa tahu ni logo apa? Asian. Asian. Ya. So logo ni dalam jenis apa? Tadi 7 jenis logo tadi kan, logo ni jatuh dalam kategori apa? Abstract. Alright, so abstract. Maksudnya kat sini kita tahu adalah benda ni kita perlukan penterjemahan, betul? Sebab kita pun tak tahu apa benda ni kan. So circle biru represent apa? Circle putih represent apa? Circle merah tu represent apa? Dan ada 10 garisan di tengah ni yang warna emas ni represent apa? So siapa tahu yang tengah ni sebenarnya objek apa ni? Dia pictorial apa benda? Tahu tak kenapa dia buat macam dia ikat kat tengah tu? Dia imagine that benda tu dan dia warna kuning tu. Ada siapa boleh teka? Negara-negara Asian. Yalah, okey. 10 tu betul lah. 10 line tu represent Asian. This is Asian punya logo So 10 tu represent 10 negara masa ni lah, sebab dia akan line ni akan bertambah setiap kali keanggotaan negara Asia tu bertambah, dia akan bertambah kat tu. Tapi tengah tu simbol apa? Simbolisme Barisan Khatulistiwa. bersatu is cara dia cakap. Mungkin nampakkan dia macam ada apa? Dia nampak macam diikat kat tengah tu. Tapi benda tu sendiri apa benda? Simbol ni sendiri apa? Padi. Yes, padi. Okay. So tu cakap bila time you buat satu logo tu something, bila you cakap kesatuan, apa benda yang buatkan persamaan yang ada pada negara-negara ASEAN ni? Maksudnya setiap negara ASEAN ni memang producer of padi di dunia lah, beras di dunia. Okay. Dan memang persamaan dia semua ni orang-orang ASEAN ni memang makan padi, makan beras. Maksudnya dia punya makanan rujak dia. So that is their very strong identity. Cara dia pemilihan elemen tu adalah sesuai dengan apa benda tu. Okay. So this is the meaning lah behind that. So betul tu cakap bila kata kata benda ni kalau tanpa ada kita faham dan kita mungkin susah nak memahami lah logo ni, sebab because this kind of logo normally dia akan perlukan some kind of meaning. Okay. So ini simbol untuk apa? Matahari. Sun. Okay, sun. Okay. Apa yang buatkan you rasa benda ni adalah matahari? Dia punya tajam lah. Shape. Tajam-tajam tu.
Yes, warna dan juga ada shape dia tu lah. Okay. Cuba kalau kata warna sebelah kiri ni kita buat warna dia warna hijau. So you akan nampak sebagai apa? Pokok. Macam durian lah kan, kata sebelah kiri kalau kata kita buat dia warna hijau. So mungkin you akan nampak benda tu macam lebih pada durian. It's not. So kata again saya akan highlight kat sini. Warna juga adalah penting dalam sesuatu shape. Kalau shape tu mungkin kita cakap okay, secara general kita nampak shape tu. Tapi bila shape tu mempunyai warna lain, dia akan memberi maksud yang lain. Okay, yang sebelah kanan ni matahari untuk digunakan oleh negara mana? Japan. Japan? Japan? Ada siapa? Boleh tekan lagi? Bukan Japan. Japan mana guna matahari? Dia ada bucu-bucu tu. Korea. Mahal Korea je tu. Okay. So this is bila Filipin menjadi tuan rumah untuk Asian 50. So again bila time seseorang menjadi satu negara tu, typically dia akan gunakan elemen yang berada pada flag dia ataupun pada jata dia ke apa. Okay, so this is the logo yang for the Asian 50. So this is about that sun tu yang digunakan tu datang daripada yang elemen pada flag dia. Jadi kita tahu dari situ kalau without perkataan Asian 50 Philippines 2017, kalau kita tengok pada logo tu, kalau people faham dan dia tahu dah okay that Asian 50 is hosted by Philippines. Okay. Dan kalau tengok pada sampai-sampai tu saya nak tambah ni lah. Siapa tahu meaning kalau flag Filipin ni biru di atas apa maksud dia, kalau merah di atas apa maksud dia? Ada siapa boleh teka? Tak ada? So kadang tu cakap symbolism colour dan positioning of colour kadang memberi maksud untuk satu logo ataupun satu benda grafik ni. Okay. So Philippine flag kalau normal day, kalau hari biasa dia akan guna macam biru di atas. Tapi bila time kata negara tu dalam keadaan berperang atau darurat, dia akan kibarkan bendera di dalam terbalik macam tu, maksudnya merah. So maksudnya dia akan bagi tahu the situation macam mana di negara tu. Okay, so bila Malaysia jadi tuan rumah tahun ni, kita tengok apa benda elemen yang ada pada Malaysia yang letak dalam logo ni. Apa benda? Apa benda yang pada Malaysia, kalau kata kita tak ada kata Malaysia bawah tu, apa benda yang represent Malaysia kat dalam ni? Matahari. Matahari. Bintang. That is Bunga bintang raya. 14. Bunga raya. Bunga raya mana ada petal banyak macam ni. Actually bintang tu lah yang atas tu. Bintang 14 tu. Bintang 14 that is the unit untuk Malaysia. Sebab Malaysia je yang gunakan simbol bintang pecah 14 tu. Okay. So that is kata menunjukkan kita tuan rumah. Betul yang bawah ni ada 22. So 22 ni dah represent dia 22 APEC punya keanggotaan tu. Okay, the petal. So dia represent nampak again the circle tu represent unity and joining together for this summit ni hari tu. Again sebab tu bila time you nak buat logo for example sekarang kita nak buat logo 50th anniversary, it's always for you to do your research first. Dan tengok macam mana, apakah similarity ataupun macam mana trend bila tahu orang buat this kind of logo. Kan, for example kata orang nak buat logo, let's say kata logo macam tadi lah Asian punya summit for pertemuan setiap tahun tu, tengok macam mana kita nak buat this kind of logo. Okay, so this is a logo for US Asian Connect. So overall logo yang sebelah atas ni, atas daripada kata US Asian tu, dia inspired daripada apa? Ada siapa boleh teka tak? Inspired by apa? Bentuk shape tu. Waya. Jangan 4 garisan tu represent 4 bawah tu, business, energy, innovation, policy. Tapi bentuk tu kenapa dia kena buat bentuk tu bersilang je tu?
Again, you jangan lupa, dia always remember you are talking about Asian. Okay, dia ambil balik reference tu. Sebab tu reference of padi ikat tu dia ada juga. Jadi maksudnya that is a very strong identity for Asian. Jadi always tu dia cakap, bila you buat ni, normally logo ni, you jangan terlalu lari jauh-jauh sangat. Jangan, kalau boleh, the good logo is dia tidak lari, tapi banyak daripada tu, dia lebih tengok okay, pada sejarah tu macam mana penggunaan logo tu. Okay, macam mana evolution of logo, ada mana, what is the identity of logo. For example, kalau kata this one to represent, maybe macam tengok tadi lah, macam COVID tadi kan. COVID, mana tadi? Tak apa tadi lah, yang saya tunjuk kat brief. COVID tadi kan, dia gunakan bintang 14 tu sebagai antara yang elemen yang ada. Sebab that one to represent Malaysia. So again, apakah simbolisme atau elemen yang paling kuat untuk that kind of persatuan ataupun apa. Kan kita tengok trend dengan evolution of logo. So siapa tahu ni logo apa? Nike. So even Nike pun dia ada dia punya evolution of logo. Okay. Sebenarnya dia tak ada guna lagi Nike tu lah. Dia ada just the whoosh punya mark tu. So this is the designer of the logo. Okay, ini yang tadi saya cakap tadi, yang antara you kena buat untuk hari ni. You kena banyak sketch, okay, banyakkan sketch, tengok macam mana sekarang you identify, okay, logo 50 tahun Kuala Lumpur, apa benda ingredient yang ada. Ingredient tu adalah itulah apa benda yang you perlu, maksudnya ingredient kalau macam masakan dia ada bahan-bahan kan, maksudnya kata kita ada pulut dengan santan, okay, pulut dengan santan, betul tambah bekas buluh. Prinsipal maksudnya kita gunakan cara bakar pada buluh lemang tu, maka dia jadi nama dia lemang. Okey. Tapi bahan yang sama, kalau kata kita gunakan pulut dengan santan, pulut tu yang direbus dengan santan, betul dibalut dengan daun pisang, dia bakar, dia akan jadi pulut bakar. Nampak? Prinsipal teknik ataupun cara dia buat tu, dia akan menentukan logo tu lebih ke arah macam mana. Sama juga macam makanan tadi lah. Kan? The same ingredient, tapi bila time dia olahan atau cara prinsipal, cara dia teknik yang membuat tu, dia akan menjadikan lain. Jadi sama macam ni kan, logo. Maksudnya bila kan kat sini dia kata, okay, linear. Bila dia buat secara linear, dia akan dapat message macam mana. Bila time dia buat interlocking, bila dia buat superimpose, dia akan dapat macam mana. So superimpose, interlocking, linear, that is the principle of the logo. Okay, macam cakap tadi, symmetrical. Kenapa kalau logo symmetrical, dia akan lebih pada emblem. Kan, kita nampak yang tadi. So dia nampak lebih pada emblem punya logo. So first yang ni yang you kena buat, bila tanya satu benda idea you buat, you cuba olahkan dia secara horizontal, secara symmetrical, secara vertical ke, dan tengok superimpose macam ni, dia interlocking kan, dia double X tu jadikan satu benda. So even kat sini nampak, even dia buat banyak contengan-contengan ni, ni tahun 1966 ni, nampak ni, dia designer punya ni. So even dia pilih yang itu pun, bila time dia end product, dia rasa bila time dia pusingkan X tu lagi, dia nampak lebih menarik lah. Okay. So maybe in the future as a mobil, this is the logo yang dia akan dipakai. Sebab benda ni mungkin dia jadi satu trademark pada dia punya produk. Okay, dan kita tengok the evolution of ada punya logo. Okay. So this is for window. So window kalau tengok pun start dengan 4 square tu untuk represent window lah. Tapi dan dia tengok dia punya evolution logo. So now sekarang dia tiekan logo tu dengan warna light blue untuk dia punya company. Okay, sama juga macam McDonald. So sekarang dia tinggal dia double arch tu. Dia yellow colour tu. So kalau dia warna merah mungkin dia tak jadilah. Tak jadikan dia arch gold tu. Gold arches tu. Okay, so this is the Pepsi. Again Pepsi dulu pun mula-mula start pun dia dengan dia nak juga guna macam dia punya font sendiri, tapi almost macam Coca-Cola punya font. Tapi at the end dia dah tukar tu. So you tengok the current logo, logo aja without dia perkataan Pepsi.
Jadi yang macam warna putih tu actually nampak, warna putih tu actually basically nampak macam P punya tulisan kan, huruf P. So again lah macam tadi, macam this is kata parody yang dibuat oleh among the graphic designers lah. So in the future dia bayangkan apa terjadi pada Pepsi. So you tahu tak apa akan jadi pada Pepsi logo akan datang? You rasa-rasa apa akan jadi macam mana? Aku rasa apa perkataan Pepsi tu lah. Okay. So this is basically this is more pada parody lah. So dia kata dia macam dia nampak macam stiker tu tengah nak buka kan. Apa actually is Coca-Cola inside. Okay, so this is Starbucks punya evolution. This is kata predicted by yang dijangkakan oleh the designers. Okay, dia tengok macam dulu pun nampak dia very emblematic punya emblem punya style, very complicated. Betul that slowly dia minimize ataupun dia fokuskan pada the face of the mermaid tu, dan tengok so then maybe in the future dia lebih fokus pada tu, dan maybe at the end the colour tu is the strong for this product. Okay, so you tengok macam Malaysia Airlines ni lah, even Malaysia Airlines ni pun sama nampak. Dia gunakan pictorial of the wow dengan perkataan Malaysia Airlines. So even bila kata you gunakan perkataan gunakan word tu, itu yang kadang you kena always ada evolution of the word tu. You using font yang terkini. So again tadi yang I tunjuk logo tu. So again bila kat sini nampak, bila Malaysia, what is the element yang digunakan untuk represent Malaysia. Okay, so kat sini again dia tunjuk wow sebagai represent Malaysia. So it's very strong identity. Dan Malaysia Airlines of course wow tu lebih kaitan dengan sebab benda yang terbang kan. Okay, bila tanya kata sukan C pun dia symbolism of mana apa yang berkaitan dengan Malaysia tu nampak dia akan gunakan balik. So this is wow again about represent the identity of Malaysia. Dan juga mungkin dia nak tie together dengan slogan the tourist rising together. Okay, so this is antara logo-logo yang tadi saya suka. So the previous the next slide ni akan saya tunjuk logo-logo yang saya rasa agak unik. So this is the kind of logo yang you tengok the creative yang thinking behind the logo punya creation tu. Kan macam mana designer try to gunakan perkataan Isaac tu, mungkin Isaac dengan I tu sebagian daripada badan pada kucing tu kan. Isaac tu lebih kepada yang tubuh belakang dia dengan kaki belakang dia, dan I satu lagi tu lebih pada tangan dia. So maybe in the future mungkin the logo of the kucing tu saja yang akan ada. Okay. So kita tengok trend sebab this kind of logo antara yang agak popular untuk 5-6 tahun kebelakangan ni lah, dan mungkin sampai sekarang ni ada lagi juga orang masih lagi go for this kind of logo. So again tu lah, sebagai designer you always kena tengok what kind of logo yang jadi trend. Okay, so this is the trend untuk yang dipredik untuk tahun 2021. So kita share. Style, okay, bukan type type yang tadi tu, tapi style, lebih pada style. Macam mana style yang akan menjadi trend untuk tahun yang akan datang ni. Okay, so dikata dari sini ada 10, stained glass, perspective drawing, kita tengok satu-satu. So stained glass. So this is how tahu lah kalau biasanya stained glass ni dekat church lah, kalau tengok dekat dia punya art of the window punya making tu, dia akan gunakan this kind of
Tapi this is yang kata dia predict. This is kata the style trend yang mungkin akan popular masa tahun 2021 ni. Daripada sekarang ni lah. Kita tengok all the kind contoh macam mana dia buat dia punya stained glass ni. So normally you can see adalah dia ada line between the image tu. You can see the similarity ataupun apa yang kriteria yang mengatakan dia adalah stained glass punya style. Dan perspektif drawing, perspektif punya logo. So this one pun antara yang akan jadi popular. So macam ni, benda ni pun dah lama sebenarnya. So you can see macam mana dia angka 50 tu, you can nampakkan dia nampak macam 3D kind of thing. So again, this is another cara lah ataupun style of this 3D punya ni. So macam banana shade ni, so you nampakkan dia macam it's like 3D because when you include the shade ataupun shadow, you can feel it's a 3D punya logo. And then simple geometry. Again, this is nama trigger, simple geometry. So maybe you can see macam mana you can do your 50 tu dalam bentuk simple geometry. So you can see again kat sini. So dia ni lebih gunakan macam gunakan font. Okay. So juga mungkin the special font to represent the company. Okay, and then portrait. Ni pun antara produk lah. Kalau kat Malaysia ni bila start PKP ni, semua orang ada macam buat bisnes makanan, so ramai yang start gunakan dia punya own face sebagai part of dia punya logo. Okay, so symmetrical. So you nampak, even yang macam Helga ni actually is under category of combination lah. Maksudnya emblem dengan word kan. Word tu Helga tu bukan represent nama company tu lah. Tapi you tengok pada yang atas tu, this emblem, maksudnya nampak. Emblem tadi kita tengok apa benda, elemen dia adalah dia ada benda yang abstract kan. Biasanya benda yang perlukan translation ataupun rational tentang apakah makna di sebalik logo tu. Dan dia tengok macam dia symmetrical. Itu antara karakteristik of the emblem. So bila yang modern ni, bila dia nak buat emblem, dia try to limitkan dengan colour tu, tidak terlalu banyak colour. Dia lebih keluarkan dia basic corporate colour of that company. So you tengok sampai sama sebelah kanan ni, you can feel it's like a shield light, walaupun macam dia terbalik ke, tapi still you nampak dia macam shield light, dia try to combine and you can feel the symmetrical of the logo tu. Again sama macam ni, tengok macam Low Country ni. So you can see kat sini sama lah, dia nampak feel of the traditional. You tengok even though dia punya tahun ni 2020, tapi because of dia buatkan approach emblem ni, dia akan buatkan nampak logo ni nampak lebih traditional. Kan dia nampak lebih kata macam company ni dah lama, sedangkan company ni baru, tapi because of dia pilih cara emblem punya way, dia nampak symmetricality, dan dia guna macam ribbon kat bawah tu, so that is what kind of element yang selalu kata kita associate dengan emblem. Dia sama juga ni. So you can see macam ni dia emblem, tapi juga ada tadi yang style of stained glass tu ada. So you can see lah, even style pun you can combine kan. Creator, so this is mungkin siapa yang grafik dia bagus, yang pandai melukis tu, this is maybe dia. Tapi I don't think it's suitable for the 20th anniversary, 50th anniversary logo. Tak tahu, maybe benda tu boleh. It's up to kreativiti orang nak buat benda tu nanti. So modernized symbolism. So again lah, this is kata jatuh dalam kategori emblem logo tadi. So you can see dia gunakan font yang terkini. It's not the old font atau font yang macam Arial ataupun Times New Roman, tapi lebih pada font-font yang baru. Dan again using of colour pun dia limit pada 3, dark blue, the gold and also the light blue.
And of course the bird and the sock tu perlukan some kind of explanation apakah maksud tu. Okay. Jadi you can see the symmetricality tu akan ada juga kat sini. Okay, this is another example. Okay, static motion, tengok. So biasanya kadang-kadang macam ni dia nak tengok what kind of logo yang sesuai untuk benda macam ni. Okay, bila tanya buat logo macam ni, you tengok kalau kata for example people kata dia nak, kalau dia nak logo ni nak buat secara embroidery, sulam tu kat baju, kalau macam baju macam polo tu, adakah benda ni senang untuk the logo dibuat? So dia scan nanti kadang akan jadi, dia mungkin cantik lah bila dalam bentuk printing punya ataupun on the website, but once dia kata dia nak gunakan dia logo for ada kind of medium, mungkin dia ada sikit con kat situ lah. So this is again another ni. So you gunakan color monotonous color ni. Okay. So itu nanti you boleh explore sendiri. Okay, so again another yang logo yang saya suka juga adalah negative space logo design. Okay, macam ni for example, you tak perlu wujudkan semua of the text ataupun elemen, tapi benda tu wujud di antara elemen yang solid tu. For example kat sini adalah huruf N. Okay, for example macam X electric ni. Macam mana bila time electric tu, kat sini memang you nampak benda ni macam senang lah kan. Tapi you can imagine bila time people yang berdapat kata this project X electric, banyak benda mungkin option dia buat, dari barulah inilah terakhir yang kata jadi dia punya logo tu. So dia nampakkan dia ambil gunakan element of plug tu, dan dia huruf E tu terwujud di antara dua image tu ataupun objek. Shift the logo, the arrow tu klikkan the H. So this is antara yang logo yang saya suka juga. So the task is for the designer untuk design the Spartan Golf Club. Okay. So dia inspired by the Spartan punya costume, punya uniform, dan actually the head tu lah yang paling iconic sekali. So dengan position of the golf punya swing tu dicombine-kan menjadikan head logo for the Spartan. So you can see the swing of the logo tu represent the topi of the Spartan, and the badan itu nampak macam muka Spartan tu. Okay, for Yoga Australia. So sama you cari what is the position of yoga yang mungkin ikonik dan orang tahu, tengok that is a yoga. Then the map of Australia. So you can see the final product tu, the map of Australia tu wujud di antara leg dengan dia punya tangan tu. Okay. So again macam saya cakap, bila you buat logo untuk 50th anniversary, cuba cari dalam kategori yang sama. Maksudnya logo nursery, macam mana orang buat logo nursery. Sama juga macam ni lah. Kalau you nak buat auto, tengok macam mana auto punya logo-logo yang dah ada. Macam mana that logo tu, macam mana simple dia logo tu. Dan dalam nak buat untuk kereta, orang boleh senang identify the profile of the shape of the logo. Sama juga yang dekat fashion. Normally fashion ni kadang dia adalah initial for the nama of the designer tu. Okay, so again this is yang benda yang kategori yang kita patut lihat lah untuk our task ni. Okay, for example kat sini you tengok the 5th anniversary, mungkin 3 benda yang macam daun tu mungkin ada maksud dia. So you tengok untuk logo ni pula mesti bila you buat tu dia jelas. Bila you buat dengan warna ataupun dengan black and white, macam ni kes ni black and white ni, tetap dia punya elemen tu tetap kita akan nampak. Okay, so for 25th anniversary atau 25th Slate City ni tengok katakan 25, huruf 20, angka 25 tu penting untuk tunjuk dan represent. Mungkin dia skyline of that city. Mungkin this is antara idea yang you boleh ambil
gunakan sebagai inspiration for your logo. Mungkin Skyline of Kuala Lumpur macam mana integrate. Betul dengan bawah tu nama bandar tu lah. Okay, this is another anniversary logo. Kita tengok macam mana kadang normally diorang letak perkataan years anniversary tu macam mana. Dan tahun tu. Tahun anniversary tu. For example macam Kuala Lumpur ni tahun 1972 hingga 2022. Kat mana you nak integratekan. So benda yang always penting pada logo anniversary adalah angka tu, betul tahun, betul dengan adalah tahun yang daripada bila ke bila. So this is again another example. Again another example. So tengok macam you tengok Grand Connection ni. So logo ni walaupun dalam black and white, black on white paper ataupun white on the black paper, tetap you akan nampak logo tu jelas macam tu, walaupun seperti mana you tengok benda tu macam you tengok on the coloured punya version. Okay, so that dia tidak lari dia punya identity. Okay, for example this is a Ford Dodge punya 150th anniversary. So you can see daripada dia punya emblem tu, mungkin emblem ni pun dah simplified punya emblem. Mungkin asal emblem dia mungkin lebih detail lah kan, tapi dan you tengok dia punya identity of color tu, the dark blue, the blue and the lighter blue ataupun turquoise digunakan untuk the logo ni. And the angka of 150. But this is the simplest yang you can see. Then how you integrate the landmark. Mungkin ini adalah clock tower yang mungkin jadi landmark pada bandar Fort Dodge ni. Okay, for example masa NASA. Okay, bila time you buat anniversary logo dia, again sebab NASA ni terkenal dengan aerospace punya tu. Jadi try to play the element yang berkaitan dengan NASA, which is the aerospace tu. Okay, for example macam Maybank, this year dia celebrate the 60th anniversary. You can see again cara nombor 6 tu. Nombor 6 tu dia inspired by the belang daripada harimau tu. So empat garisan belang tu dikomposkan jadi macam angka 60 dengan dikombainkan dengan logo, original logo of the Maybank tu sendiri lah, sebagai part of the untuk kuatkan nombor kosong tu. Maksudnya bulan sabit tu dengan nombor kepada harimau tu, you can see the continuation of the circle tu akan nampak wujud ke situ. Okay, dan you can see this is another anniversary logo, dan tengok macam mana dia put nama bank tu dan juga macam mana dia logo the 100 years tu. So normally yang angka tu akan jadi lagi besar daripada apa benda tu, sebab kita nak tengok dia ada celebrating years. Okay, so this is yang kata guideline untuk you buat you logo nanti lah. Jangan angka 50 tu jadi benda terkecil. Benda yang nombor tu sebenarnya akan jadi elemen pertama yang orang akan nampak. Kan baru yang secondary adalah logo ataupun the landmark of that city. Tapi first tu adalah huruf tu angka tu kena nampak dulu. Okay, so saya perlu kongsikan this controversial logo sebab saya tak nak you guys pun sewenang-wenangnya buat logo dengan mengambil sources from internet tapi you ngaku benda tu you punya. Okay, itu adalah satu benda salah. Actually kalau kata you menang, ingat dalam dunia grafik ni, graphic designer ni diorang ni lagi pakar tahu kat mana all the sources diorang lagi selalu kata almost every day go to that source as inspiration of image ke apa. But normally diorang takkan guna, just nak tengok je. Tapi tu sekarang kalau you tengok my logo, bila menang tu kalau actually kat Facebook tu, bawah yang komen tu memang kadang menyakit hati kalau kata memang kebetulan logo you tu memang menggunakan kata sources from the internet. So you memang you kena serang dengan ni lah, dengan graphic designers. So again this is a controversial dulu logo Malaysia. Bila time orang cakap bila time kita nak adakan this kind logo yang represent Malaysia ni, of course you kena do it properly lah kan, do a competition apa. So ini dulu I think yang controversial because dia dibuat oleh staff Ministry of Tourism sendiri tanpa involvekan competition ke apa. Tapi benda tu yang jadi tak puas hati sebab benda ni sepatutnya dia akan jadi represent
Malaysia kan di mata dunia. But then of course orang tengok apa Malaysia ni tak ada bakat ke orang yang dia buat dia mungkin pada you nampak benda ni macam okey, tapi itulah kalau you can see macam mana graphic designer komen benda-benda ni. So banyak benda lah, maksudnya people ni memang dia ada zero knowledge about logo design kan. In terms of graphic punya knowledge itu agak kurang. So then dia produce ada competition last year, so for digunakan untuk tahun ni. So this is the logo yang represent tourism Visit Malaysia 2020 ni. So you can see the element of yang represent Malaysia kat sini, bunga raya dan burung enggang tu to represent Borneo kan, as a nation punya identity. Okay, so this is Olympic logo. I think this is 5 years ago before, because Olympic Tokyo this year lah dia patut jadi tuan rumah. So you can see the main logo tu. That is the logo yang menang lah for the competition. Tapi logo ni sendiri menjadi kontroversi sebab dia dikatakan macam plagiat the logo of Village. Tak mungkin sama ada designer ni aware atau tidak, tak tahulah, tapi benda ni menjadi satu kontroversi di dunia grafik. Maksudnya persamaan tu almost like 90% kan daripada logo yang Theatre Village ni. So membuatkan Jepun terpaksa organize another competition, and this is the result for another competition. So can you imagine that because of that, of course mungkin organizer pun kena jadi proaktif lah, dia patut kena check the logo tu yang dipilih tu sama ada logo tu memang betul-betul original tidak. Kan, sebab to organize this kind of logo perlukan wang yang banyak, duit yang banyak, masa dan betul image negara kan. Bila negara macam ni dia jadi satu yang memalukan lah. So this is a new logo yang digunakan untuk Tokyo 2020. So even that pun, logo yang baru ni pun ada cubaan mengatakan logo ni ada persamaan dengan Munich 1972. Tapi pada saya benda ni tak ada nampak persamaan sangat pun kan, walaupun dia main dengan ada checkered betulnya black and white tu, tapi bagi saya dia adalah dua kategori yang berbeza, tak nampak persamaan pun. Tak sama macam Theatre Village ni, which is nampak persamaan tu lagi ketara. Okay, so this is again, this is the designer for logo Melaka United yang tahun ni dibuat. Okay, so ini adalah sama juga lah, dah buat launching apa semua dan orang buat aduan. For example, launching ni of course dah melibatkan beribu-ribu ringgit dah keluar kan untuk launching the logo. Jadi satu kontroversi, katakan logo ni ada persamaan dengan logo yang sedia ada. So di study logo ni ada dua company yang pernah guna sebelum ni, maksudnya Band-Stead Rovers tu dengan Bear Brands tu. Tak tahu siapa yang guna dulu, Band-Stead ataupun Bear Brands. Bear Brands tu kat Australia. Ya, tengok gambar. Betul Melaka United guna yang pokok yang sama, dia just ubah yang atas tu jadikan kepala macam kepala orang. Maksudnya United of orang kat situ. Itu jadi. Tapi again, sebab persamaan pada logo asal tu, kita tahu dia is not originality from the designer. Benda ni jadi kontroversi. So benda ni yang jadi kan sama menyaman ni. Jadi tu yang cakap berita, you all sebagai designer, you all kena careful about benda-benda macam ni untuk menggunakan the image yang di dalam internet. Okay, you boleh dapat inspiration but then you have to draw semula lah, draw balik your own version, macam mana your punya apa tu evolution of that ideas tu. Okay, jangan guna directly macam mana tu. Okay, so for example untuk yang bila kita buat anniversary logo, dia melibatkan identiti satu tempat. Bagi saya antara selain daripada you cari logo yang macam tadi tu, anniversary logo yang 50 atau apa tu, cari juga contoh-contoh logo tourism. Okay, sebab logo tourism ni kadang dia tunjukkan identity of sesuatu tempat tu. Okay, for example macam Visit France, dia gunakan flag of France tu sebagai one of the element. Yang lain tu saya tak apa sure sangat. Mungkin yang Visit Phoenix tu mungkin that is the gunung yang mungkin dah jadi landmark pada situ. For example macam kata Visit Sabah,
Then maybe the outline of atas tu macam Gunung Kinabalu punya outline lah. Okay. Macam visit Indonesia, okay, dia guna Garuda tu because jata negara dia kan ada image Garuda. So dia jadikan itu sebagai image for the visit. Macam okay, visit Paris sama juga, yang warna putih tengah tu represent the Eiffel Tower, the simplified version of the Eiffel Tower. Dan Amazing Thailand tu dengan, because Amazing Thailand dia punya dia dikenali juga sebagai land of the thousand smiles. So tu kadang dia pada highlightkan smile kat situ. So Victoria ni dekat Australia. So not really strong sangat dari segi penggunaan. Untuk Australia tu dia of course kat bawah tu ada kangaroo tu represent. Yang antara logo yang saya suka Dubai ni, dia integratekan perkataan Dubai dengan Jawi of the Dubai tu. Arabic of the perkataan Dubai tu dalam the same logo. Okay. So you tengok lah macam mana evolution of logo punya Thailand punya visit kan. So macam mana dia integrate perkataan Thailand tu dengan smile dan ada image of the boat tu. So sama juga 2018 dia ada image of boat tu nampak, dan dia ada kata negative space type of logo tadi, maksudnya image of kepala gajah tu dalam logo ni. So kepala gajah, tahulah gajah is actually symbol, one of the symbol for the Thailand. So macam tu dia gunakan the symbolism. So this is the evolution of Visit Malaysia punya logo lah. You can see. So again kat sini you tengok penggunaan bunga raya. Sini digunakan rebana ubi. So for example kat sini 2014 logo of huruf MY tu. MY kan is the code for Malaysia, MY. So MY tu dia repeat secara rotation sebanyak 7 kali. So they create the 14 pointed star, 14 pointed star from Malaysia punya flag star. So this is, you see macam mana how creative people design the logo. So this is yang dan this year punya. Okay, so macam saya cakap, for assignment untuk minggu depan, you punya apa benda you perlu buat dalam minggu ni adalah first do the sketching. You kena first identify what is the element yang digunakan dalam you punya logo. Macam saya cakap tadi, mungkin persamaan antara semua orang yang buat adalah angka 50, mungkin warna emas to represent the golden celebration tu, golden jubilee celebration. Mungkin ikonik Kuala Lumpur, tengok jangan terlalu mungkin KLCC lah, sebab KLCC ni bagi saya dah jadi satu Malaysia punya identity lah dia. Tapi tak salah lah untuk kalau you nak gunakan untuk Kuala Lumpur. Tapi cuba tengok macam logo Paris tadi kan. Macam logo Visit Paris ni kan. Mungkin the Twin Tower tu tidak literally macam mana you tunjuk Twin Tower yang macam you nampak. Mungkin ditunjukkan secara simplified punya version of the tower. Dan tengok benda lain lah, apa benda lagi yang you rasa kat Kuala Lumpur ni yang you boleh jadikan sebagai satu emblem, elemen dalam you punya logo. Okay, so once you dah buat sketching tu, tengok you punya lagi banyak lagi bagus lah, sebab saya cakap design ni dia perlukan, maksudnya setiap dia ada approach, macam mana dia punya approach, combination, macam mana dia buatkan benda tu secara emblem, symmetrical macam saya cakap tadi lah. Okay, dan mana satu yang you rasa yang the best, yang akan ada good meaning, good rational, itu you draw secara guna tools, guna you punya set square apa semua, T-square on the table, dan draw it properly, so that benda ni kita akan dapat. So this is the thing yang you kena submit next week. Okay, ada apa soalan? Ada apa soalan tak? Dah tidur dah semua? No sir. No sir. Tak ada apa So semua faham apa perlu buat untuk next week? Yeah. Okay, alright. So anything you can WhatsApp me. Tapi itulah, gunakan tu. Saya tak nak, kalau boleh jangan buat kerja ni last minute lah. Try, sebab design kelas ni ada dia punya learning time dia sendiri. Maksudnya kita jumpa ni 2 jam, tapi sebabkan dia 80 kredit, 80 hours punya pertemuan, dia
Sebab satu kredit is equivalent to 40 hours, 40 times tu 80. Kita jumpa 2 jam seminggu dan less pun kadang. Macam ni pun kita dah nak habis dah ni. So gunakan waktu. Maksudnya every day you ada allocatekan waktu untuk design, ada waktu untuk subjek lain dan untuk waktu untuk subjek saya. Kena ada sikit lah. Sebab design ni dia perlukan you buat sikit dan you biarkan. Macam ni incubation kan. Dan kadang masa you tengah mandi you dapat idea. Then terus go back to you punya sketching book, tengok. Lepas tu kadang design ni dia kalau you terlalu fokus dia takkan nampak dia punya tu. Dia perlukan satu masa untuk biarkan dan you can see okay the idea tu come later dia come. Okay, alright, thank you. So buatlah logo tu. I hope to see a good design lah from you guys. Okay, right. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.